Assalamualaikum dan salam sejahtera kelas. Cikgu nak terangkan satu lagi soalan kebat at maths. Dia bukanlah kata kebat sangat tapi bahasa dia berbentuk kebat. Tahukah anda dalam at maths bab janjang geometri kita ada sesuatu yang dikenali sebagai hasil tambah ke tak terhinggaan, betul? Yes, betul. Semua orang tahu benda ni. Tapi tahukah anda dia ada nama lain? Ada huraian lain yang merujuk kepada S infinity. Yeah, kita akan kaji dalam soalan ini. Dia kata apa ni? Dalam suatu janjang geometri, sebutan pertama ialah 27. Oh, okey, bermaksud kita punya A adalah 27 dan hasil tambah N sebutan pertama, oh okey, apa ni? Hasil tambah N sebutan pertama bunyi dia macam formula Sn kan? So kat sini ada implikasi Sn dengan N cukup besar. Sekejap, N cukup besar. N cukup besar sebenarnya membawa maksud N ialah infinity, ya, cukup besar. Sehingga Rn sama dengan kosong ialah 81. Apa benda ni, ya Allah? Okey, kita kena huraikan ni satu per satu. Yang kita sudah yakin ialah N ialah infinity dan Sn. So, formula dia. Baik kelas, so kita sekarang sudah pasti bahawa N ialah infinity dan juga ada simbol yang agak pelik ni, Rn menghampiri kosong. Oleh kerana dua-dua ni adalah N, maka cikgu boleh gantikan dekat sebelah atas. Jadi R kuasa infinity menghasilkan kosong ataupun hampir kosong. Tak kisahlah, dua-duanya maksudnya sama. Tapi kita tahu ke R berapa? Jawapan dia ialah tidak tahu. Maka cikgu perlu buat beberapa andaian untuk selesaikan soalan ini. Andaian dia, cikgu bayangkan R ialah 3 dan lagi satu R ialah 1/3. Sebelah kiri ni adalah pecahan tak wajar sebab atas besar bawah kecil. Manakala sebelah kiri ni dia adalah pecahan wajar. Atas kecil, bawah besar. Anda boleh pilih apa-apa nombor. Terpulang kepada anda. Lepas cikgu apa dengan nombor ni? Cikgu cuba cek mana satu mempunyai sifat ini. Maka cikgu letakkan kuasa kat sini iaitu R kuasa infinity. Maka sebelah kanan pun kena letak kuasa infinity. Dan nampak gayanya, bila 3 kuasa infinity, nampaknya jawapan dia confirm lah ialah sesuatu yang amat besar. Ialah bayangkan 3 kuasa dengan 10 saja sudah menghasilkan jawapan 59,000. Jadi kalau 3 kuasa 100 sudah menghasilkan nilai berbilion trilion. Trilion ya, Masya Allah, tak boleh nak sebut dah, istighfar. Maka jawapan dia ialah infinity. Manakala sebelah kanan kita ada R. Kalau cikgu bracketkan kedua-dua belah dan letakkan kuasa infinity pada kedua-duanya, berlaku sesuatu yang menarik. Infinity akan mengkuasakan kedua-dua nilai 1 kuasa infinity dan 3 kuasa infinity. Malangnya, 1 kuasa infinity tetap menghasilkan 1 dan 3 kuasa infinity menghasilkan jawapan yang amat besar. Seperti yang kita lihat tadi. Maka, 1 bahagian nombor yang sangat besar menghasilkan jawapan. Siapa tahu? Yes, sifar. 1 bahagi nombor yang besar. 1 bahagi 1 juta contohnya. Dia akan jadi 0.0000001. Kita akan kata, Encik, tak payah, tak payah kira lah. Kosong lah tu. Tadang! Maka kita dapat apa ni? Kita dapat situasi R kuasa infinity menghasilkan kosong. Membawa konklusi yang pertama, iaitu R kita ialah nombor yang kecil. Contohnya 1/3. Apa tujuan dia, cikgu? Oh, tujuan dia sebab bila cikgu tahu R berapa, barulah cikgu boleh pilih formula ni, formula Sn. Sebab kan kita ada 2 formula janjang geometri. So, kita akan pilih mana satu kalau R dia bersifat kurang daripada 1. Tiktok. Contoh R 1/3. Ini contoh, bukan jawapan dia. Kita sentiasa nak bahagian bawah positif. Maka kita ambil yang pertama. Yang kedua, salah. Baiklah. Cikgu dah menetapkan formula ini. Tapi, cikgu ada satu formula. Iaitu R infinity menghampiri sifar. Dan N kita bersamaan dengan berapa, kelas? N sama dengan infinity. Maka cikgu gabungkan ke semua ni dan gantikan ke dalam soalan. Sini. Dan cikgu dapat berapa? S infinity bersamaan dengan A 1 tolak R kuasa infinity bahagi 1 tolak R. Sekejap. Bukankah R infinity bersamaan dengan sifar? Yes, kita boleh gantikan ni. Lol, maka dia jadi A 1 tolak kosong. 1 tolak R. Tak payahlah tulis ni. 1 tolak kosong ialah 1. 1 darab A ialah A juga. Maka kita dapatlah formula S infinity A 1 tolak R. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wow, soalan sinonim kepada S infinity termaktub dalam ayat tersebut, iaitu hasil tambah N sebutan pertama dengan N cukup besar sehingga R kuasa N menghampiri sifar. Masya Allah. Ialah 81. So, 81 merujuk kepada S infinity. La ilaha illallah. Maka formula dia tadi macam ni. A kita 27, gantikan, boleh diselesaikan dan kita akan dapat R sama dengan 2/3. Alhamdulillah. Tambah lagi vocabulary matematik anda. Soalan B pula.
Tunjukkan bahawa hasil tambah 3 sebutan berturut-turut. Kalau dia cakap berturut-turut, maksudnya dia bukan bermula. Oh, dia cakap mulai. Oh, mulai dengan sebutan ke M. Oh, maksudnya TM campur TM plus 1 campur TM plus 1 plus 1 yang akan menghasilkan 2 nanti. Masya Allah. Tunjukkan bahawa hasil tambah 3 ni menghasilkan jawapan ni. Menarik. Jom kita cuba. Setiap satu ni boleh digantikan dengan AR M tolak 1. Tetapi kita sudah tahu bahawa M dia tak pakai huruf N. Dia pakai huruf M. So, cikgu gantikan yang pertama AR M tolak 1 campur. Untuk yang kedua ni M tambah 1. La ilaha illallah. Yang tu kena gantikan dekat situ. So, dia jadi AR M tambah 1 tolak 1. Oh, cikgu ni nak potong ke? Kat sini ada satu tips. Jangan potong dulu. Peliknya cikgu. Ya, kita teruskan lagi. Dan ini adalah M tambah 2 kan? Gantikan dekat situ, dia jadi AR M tambah 2 tolak 1. Okey. Cikgu, kenapa cikgu tak nak ringkaskan? Ringkaskan yang mana? Yang ni ini adalah langkah genius. Tak faham cikgu, tak faham. Kejap. Cikgu nak tunjuk kat korang sesuatu. Nanti korang akan cakap, oh, kemudian. Cikgu susunkan supaya semuanya mempunyai bentuk kuasa yang mana cikgu tukarkan tempat negatif ni. So, dia jadi M tolak 1 tambah 1 campur AR M tolak 1 tambah 2. Kenapa cikgu buat macam ni cikgu? Saya tak faham. Sebab tengok tak dalam soalan, dia minta kuasa ni M tolak 1. 2/3. Oh lol, cikgu lupa. R kita dah tahu dah kan, R 2/3. So, ni pun 2/3, 2/3. Cikgu faktorkan. A pun dah tahu, A 27 kan. So, cikgu gantikan A dengan A. 27, 2/3. M tolak 1 campur 27, 2/3. M tolak 1 tambah 1 campur 27, 2/3. M tolak 1 campur 2. Kelas, kita ulang kaji sedikit sesuatu ya. Kalau cikgu ada 3 kuasa dengan X campur 1, cikgu boleh leraikan dia jadi 3 kuasa X dan juga 3 kuasa 1, betul? Yes, kita boleh pisahkan dia. Ya, cikgu selalu pakai ni dalam bab indices. Maka cikgu akan pakai dia sekarang. Dan bentuk dia lebih abstrak sikit sebab kita tak tengok satu huruf X. Tapi mungkin banyak sikit, contohnya X campur 3. Contohnya, ni kuasa dia. So, jadi yang pertama ke sini akan jadi X campur 3. Nampak tak? So, kita boleh buat tu. Nampakkah sini semua? Kita ada M tolak 1, M tolak 1, M tolak 1. So, M tolak 1 ni dianggap sebagai satu sebutan. Selebihnya cikgu akan tukar. Selebihnya mana cikgu? Ni dengan ni. Cikgu akan keluarkan. Bermaksud, jalan kira cikgu kelihatan seperti berikut. 27, 2/3 M tolak 1 campur 27, 2/3 M tolak 1 dalam bracket. Yang satu ni akan jadi apa? 2/3. Yes. Campur 27, 2/3 M tolak 1 dan juga 2/3 kuasa berapa? Kuasa 2. Yes. Fuyo. Langkah ni memang nampak macam genius kan? Istighfar. Cikgu faktorkan. Semua ni. Dapatlah 27, 2/3 M tolak 1. Kalau ni semua keluar, tinggallah 1 kat tempat dia. Ni kalau keluar, tinggallah 2/3. Dan semua ni keluar, tinggallah 2/3 dalam bracket kuasa 2. Cikgu tekan kalkulator untuk kira semua ni. Dan cikgu dapat 19/9. 27 masih ada, 2/3 masih ada, M tolak 1 masih ada. Tapi yang ni adalah nombor. Boleh darat dengan 27. So, dapat berapa? 57. 57, 2/3 kuasa M tolak 1. La haula wala quwwata illa billah. Rupa dia adalah sebiji seperti yang diminta kat sini. Nampak tak? Alamak, genius kan? Aduh. Tapi ini satu skill kebat yang mana kita adjustkan pemfaktoran kita, bukan sewenang-wenangnya. Maksudnya, kesilapan pelajar, dia akan mula kirakan yang ni. Dia akan kira M 1 tambah 2. Dia akan kira M tambah 1 tolak 1, terus hilang. Yang ni dijadikan 1. Jadi tak ada satu pun kuasa yang mirip. Kalau mirip, boleh difaktorkan. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih kelas untuk lagi satu episod soalan kebat. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah.